Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Umar Izam, pelajar tingkatan 6 daripada SMK Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan tentang etika dan strategi peperangan semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Islam tidak menggalakkan peperangan, namun ia merupakan pilihan terakhir untuk menegakkan hukum Allah serta mempertahankan maruah negara dan agama. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, peperangan dibahagikan kepada dua, iaitu Sariyah dan Ghaziyah. Sariyah merupakan tindakan menyekat rombongan dagangan kafir atau musuh-musuh Islam, manakala Ghaziyah pula peperangan secara besar-besaran. Nabi Muhammad SAW telah menyumbang banyak idea bagi strategi peperangan yang merupakan sebahagian daripada ketamadunan Islam. Jadi, terdapat pelbagai etika dan strategi peperangan semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Etika peperangan yang pertama ialah tawaran kepada pihak musuh sebelum berperang. Jadi, tentera Islam akan menawarkan kepada pihak musuh untuk mereka memeluk Islam atau membayar jizyah sebagai simbol kepatuhan kepada kerajaan Islam. Sekiranya mereka masih berkeras atau memulakan serangan terhadap tentera Islam, maka peperangan akan berlaku. Etika peperangan yang kedua ialah larangan memerangi golongan yang lemah. Ini bermaksud tentera Islam dilarang bertindak menyerang golongan-golongan yang lemah seperti wanita, kanak-kanak, orang tua. Namun sekiranya golongan-golongan yang lemah ini merupakan memainkan peranan dalam perang seperti mereka pencetus atau penggerak perang, maka dibolehkan untuk memerangi golongan ini. Etika peperangan yang ketiga ialah larangan merosakkan harta benda awam. Tentera Islam dilarang merosakkan harta benda awam dan harta benda penduduk kecuali dalam keadaan darurat. Maknanya tentera Islam tak boleh membakar rumah penduduk, membakar rumah ibadat ataupun membakar kebun-kebun, merosakkan kebun-kebun mereka kerana mereka bukan sahaja merosakkan harta benda awam, malah mengakibatkan pembaziran yang mana boleh menjejaskan matlamat peperangan. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan keamanan dan kesejahteraan. Etika peperangan yang seterusnya ialah mematuhi perjanjian damai dan mengutamakan kedamaian, di mana peperangan hendaklah dihentikan serta-merta sekiranya pihak musuh memohon perdamaian. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan tentera Islam merancang untuk melaksanakan serangan ke atas kota Mekah, namun pihak musuh memohon perdamaian sehingga termeterainya perjanjian Hudaibiyah. Malahan tentera Islam juga diwajibkan untuk mematuhi segala perjanjian damai yang telah dipersetujui. Seterusnya kita pergi kepada strategi peperangan pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Strategi yang pertama ialah memilih dan menguasai lokasi yang strategik. Sebelum peperangan berlaku, Nabi Muhammad SAW akan mengkaji terlebih dahulu keadaan tempat di mana peperangan akan berlaku. Jadi biasanya peperangan pada zaman Nabi memakan masa selama berhari-hari. Jadi Nabi memilih wadi yang berair sebagai tempat perkemahan tentera Islam sebelum berlakunya peperangan. Dalam perang Badar, tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Quraisy Mekah kerana mereka telah terputusnya bekalan air, maka mereka terpaksa menceroboh benteng tentera Islam yang membawa kepada kekalahan bagi pihak mereka. Manakala dalam perang Uhud, Nabi telah menempatkan pemanah di kawasan yang strategik, iaitu di kawasan atas Bukit Uhud bagi melemparkan panah-panah yang bakal menghujani tentera musuh. Strategi peperangan yang seterusnya ialah taktik mengepung. Taktik mengepung ini digunakan semasa perang Taif, di mana Nabi Muhammad SAW berjaya memutuskan bekalan makanan pihak musuh dan melancarkan serangan secara bertubi-tubi sehingga pihak musuh tidak sempat bersedia untuk menyerang balas. Dalam perang Taif ini, Nabi Muhammad menggunakan pelbagai jenis senjata untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh. Strategi peperangan yang seterusnya ialah
taktik risikan bagi memperdayakan musuh. Jadi taktik ini digunakan untuk melemahkan semangat perjuangan pihak musuh. Nabi Muhammad SAW telah mengutuskan seseorang untuk mendapatkan maklumat daripada pihak musuh. Jadi dalam perang Khandaq, Naim bin Mas'ud berperanan memecah belahkan perpaduan di antara golongan Quraisy Mekah dan Yahudi Madinah yang ketika itu mengepung kota Madinah. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan strategi merahsiakan jumlah musuh. Strategi ini digunakan untuk menguji keimanan umat Islam. Contohnya, dalam perang Badar, Nabi tidak langsung membayangkan jumlah orang kafir Mekah akan mencecah seramai 1,000 orang. Islam hanya mengetahui tentang hal ini ketika mereka berada di medan pertempuran. Jadi setelah seruan ke perang Badar diisytiharkan oleh Nabi Muhammad SAW, keseluruhan tentera Islam yang berjumlah 313 orang telah melafazkan taat setia dan kesanggupan berjihad. Kesimpulannya, kepimpinan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan etika peperangan dan mengatur strategi peperangan merupakan antara kunci utama kejayaan tentera Islam dalam medan pertempuran. Dengan menggunakan strategi dan taktik yang berkesan, tentera Islam akhirnya berjaya mengalahkan kaum Quraisy dan golongan Yahudi dalam beberapa siri peperangan. Sekian, terima kasih.